Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So ini dia tindakan memalukan, tindakan yang terdesak ya daripada pihak pembangkang hanya kerana cuba mempertahankan tindakan Mahathir Mohamad yang dikatakan menyebabkan memberi kesan kepada kedaulatan negara dan juga kita hilang Pulau Batu Putih, sahabat semua. Hari ini pembangkang pula dikatakan membuat laporan polis kepada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan apa yang mereka lakukan ini seolah-olah, sahabat semua, mereka mempersoalkan hasil siasatan diraja, hasil siasatan RCI ya berkaitan dengan kes Pulau Batu Putih dan juga Mahathir Mohamad yang dikatakan telah membuat satu keputusan bersendirian dan menyebabkan ya kedaulatan negara kita, khususnya kedaulatan negeri Johor ya memberi kesan impak yang begitu besar. Jadi hari ini sahabat semua, mereka pula menunjukkan ya kebodohan, kedangkalan, kebangangan ya individu-individu ini, dan akhirnya ada beberapa individu yang dikatakan membuat laporan polis, antaranya Papa Gomo, si kaki penfitnah, kaki penipu dan sebagainya. Jadi sebelum saya teruskan, jangan lupa terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. Anwar Apandi dan 3 bekas menteri Dr. M diadukan ke polis. Itu antara kenyataan daripada beberapa individu. Jadi dikatakan beberapa laporan polis dibuat terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim dan 3 anggota kabinet Mahathir Mohamad dan bekas peguam negara Apindi Ali ekoran Dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja berhubung kes Batu Putih, Pulau Batu Putih. Jadi sahabat semua, mereka masih mencuba untuk menegakkan benang yang basah dan mereka seolah-olah tidak bersetuju dengan dapatan ya siasatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI terhadap Batu Putih ini, yang dalam penemuan itu menyatakan Mahathir membuat keputusan sendiri, walau bagaimanapun Mahathir mengatakan ya dia telah memaklumkan dan mereka tidak membantah keputusannya. Sedangkan dalam laporan itu menyatakan bahwa Mahathir terlebih dahulu menghantar satu surat yang menyatakan bahwa mereka tidak mau meneruskan rayuan terhadap Pulau Batu Putih itu, sahabat semua. Jadi peguam Rashid Ali berkata, sekurang-kurangnya 2 individu, yaitu Wan Muhammad Azri dan Wan Deris, dan Khairuddin Abu Hassan membuat laporan polis tersebut secara berasingan. Katanya lebih ramai lagi dijangka berbuat demikian tidak lama lagi. Rafiq dalam kenyataan membentuk laporan tersebut yang meminta polis menyiasat mengikut Seksyen 415B Kanun Kesesahan kerana menipu, Seksyen 50 penghinaan dan sengaja untuk mencetuskan pecah keamanan, Seksyen 505B mengenai kenyataan yang membawa kepada kerosakan awam. Yang saya nampak yang membuat kerosakan kenyataan menghasut sekarang ini Mahathir Mohamad menggesah kononnya ayu rakyat Sabah dan Sarawak kita bersama melawan musuh bersama. Siapakah musuh itu? Bagi pandangan saya, musuh negara adalah pengkhianat negara. Siapakah pengkhianat negara itu? Sahabat semua, Anda tahu. Jadi, secara khususnya Rafiq berkata laporan polis terhadap Anwar adalah berdasarkan kenyataan Perdana Menteri itu pada 6 Disember yang melabel mereka yang terlibat dalam kes Batu Putih sebagai pengkhianat. Walaupun tidak bahagian dalam laporan RCI menyatakan perkara demikian. Jadi kalau bukan mereka dilabel sebagai pengkhianat, adakah mereka dilabel sebagai hero negara? Itu persoalannya. Jadi tindakan ini adalah percubaan untuk menipu dan memutarbalikkan laporan RCI dan membuat tuduhan palsu dengan sengaja untuk menimbulkan ketakutan, keresahan di kalangan orang ramai dan mengganggu ketentraman awam. Salah satu shore yang dibuat oleh hasil laporan RCI ini adalah untuk membuat satu laporan polis jenayah ya kepada individu yang membuat keputusan. Adakah itu bukan boleh dianggap sebagai pengkhianat, penderhakan negara atau sebagainya atas story itu? Jadi sahabat semua, kita boleh nampak mereka cuba ya untuk memusingkan segala kebenaran hasil dapatan dalam laporan itu. Dan peguam itu juga berkata laporan berkenaan menamakan Wan Aziza
Mat Sabo dan juga Anthony Loke yang berhikmat dalam Kabinet Mahathir ketika keputusan menarik balik permohonan semakan tersebut dibuat kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ. Katanya keputusan itu dibuat ketika 3 pemimpin utama pihak berkenaan bersetuju secara kolektif. Namun selepas 6 tahun berlalu, mereka didakwa mengubah pendirian tidak jujur dan menunjukkan unsur penipuan. Aduh, inilah kepakaran pihak pembangkang ni ya. Yang kita nampak yang paling kuat menipu antara mereka yang membuat laporan polis. Ya, Papagomo pun menipu, sedang disiasat. Kerana menipu membuat satu pengumpulan dana yang dianggarkan berjumlah 1 juta. Jadi itu antara penipu terhebat di dalam negara. Bukan dia penipu tapi terhebat dalam menfitnah. Jadi Khairuddin pula dalam kenyataan mendakwa percaya penubuhan RCA tersebut mempunyai niat jahat sejak hari pertama untuk menganiaya Mahathir bagi tujuan membalas dengan dendam politik Anwar. Okey, ini saya mau jawab. Siapa yang menggesa supaya siasatan diraja ini dilakukan, sahabat semua? Adakah dilakukan sendiri oleh kerajaan hari ini atau ya kerana murkanya Sultan Ibrahim, Sultan Johor ya yang mahukan siasatan diadakan? Dan kerana itulah RCA ini ditubuhkan. Sahabat semua, bukannya seperti mana tuduhan daripada pihak pembangkang ini yang tidak habis-habis menyalahkan Perdana Menteri, dendam lapar dan sebagainya. Salah sendiri, salahkan orang lain. Sendiri tersalah makan, sakit perut, ceret-beret, terberak, salahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inilah pembangkang hari ini, sahabat semua. Tidak ada nama lain yang mereka sebut. Begitu takut dan gentarnya dengan Perdana Menteri kita hari ini. Aduh, apa sudah berlaku. Dan sebelum saya teruskan, sahabat semua, saya juga ingin berkongsi tentang satu lagi perkara. Geng penyamun tumpas, Peja sedang diburu polis di Raja Malaysia. Itu antara satu kenyataan daripada pihak polis, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik ya untuk saya kongsikan siapakah Peja ini. Polis Pahang berjaya melumpuhkan kumpulan samun bersenjata yang disaki aktif melakukan jenayah di sekitar Lembah Kelang dan Bentong Pahang. 5 ahli geng Harry itu ditahan dalam operasi membabitkan pegawai dan anggota dari Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontingen Pahang dan Ibu Pejabat Polis Daerah Bentong antara 8 hingga 15 Disember yang lalu. Jadi Ketua Polis Pahang Yahya Othman berkata semua suspek terbabit berusia antara 27 hingga 34 itu ditahan dalam siri serbuan di Gombak, Selangor dan Setapak, Kuala Lumpur. Katanya lagi, polis sedang memburu seorang lagi ahli kumpulan terbabit, Muhammad Faizal Supardi, umur 32 atau dikenali sebagai Peja. Operasi memburu suspek ini dilakukan sesudah laporan polis dibuat pada 29 Oktober lalu. Masa dalam kejadian itu adalah warga asing dan pemilik kedai runcit di Bukit Tinggi dekat Bentong, katanya dalam sidang media di IPD Bentong hari ini. Jadi dalam kes samun yang berlaku kira-kira jam 1.45 pagi, kata Yahya mangsa mendakwa didatangi sekumpulan lelaki bersenjata parang dan besi yang menyamun kedainya. Kejadian itu katanya mengakibatkan mangsa kerugian sebanyak RM9,500. Tambah Yahya lagi, kumpulan terbabit menggunakan modus operandi menyamar sebagai anggota polis dan menyasarkan warga asing sebagai mangsa mereka. Hasil serbuan dilakukan baru-baru ini katanya polis berjaya merampas 3 pucuk pistol dan 62 butir peluru berbagai jenis. Ada lagi dalam satu daripada pistol adalah jenis Airsoft, manakala 2 lagi Petro Beretta dan CZ75D compact yang dipercayai diperoleh daripada negara jiran. Selain itu, polis juga merampas 3 bilah kerambit, 9 pisau dan sebuah motosikal jenis Yamaha. Ujian air kencing dijalankan terhadap 5 suspek, mendapati daripadanya 4 daripadanya positif bahan terlarang jenis yang berbahaya lah ya. Semua suspek memiliki rekod jenayah lampau, membabitkan kes dada dan jenayah lain. Mereka kini direman sehingga hari ini dan Jumaat, jelas Ketua Polis Pahang. Jadi itu antara perkembangan ya, beberapa perkara yang berlaku, tapi yang lebih mengejutkan kita apabila hari ini seolah-olah geng-geng daripada Bersatu Perikatan Nasional ini dengan sedaya upaya cuba mempertahankan Mahathir Mohamad dan akhirnya mereka membuat laporan polis. Kononnya laporan ini ada niat jahat dan sebagainya, ada unsur dendam dan sebagainya, yang hakikatnya sahabat semua yang mengarahkan ya supaya siasatan diraja itu dilakukan adalah kerana murkanya Sultan Johor ya. Apabila isu Pulau Batu Putih ini terlepas ya daripada negara kita dan juga isu kedaulatan negara kita terkesan dengan keputusan
yang dibuat oleh seorang individu. Siapa lagi? Ya, tidak lain tidak bukan Mahathir Mohamad yang kini sedaya upaya cuba dipertahankan oleh PAS, oleh lebay-lebay ulama-ulama, begitu juga dengan pemimpin-pemimpin bersatu, termasuklah kaki-kaki penipu dan juga penfitnah tegar di dalam negara kita. Itu pandangan saya, sahabat semua. Bagaimana dengan Anda? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapak pun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian je daripada Alright Nopo Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.